Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat satu dua je. 103. 1-3. Waka'anna. Waka'anna tufidu tashbih. Muka surat 103. Waka'anna tufidu tashbiha. Nampak ya Jarana? Yang PDF 114. Jarana ada? Yang PDF 114. Ada. Ustaz itu apa? Buku Apa? Balarah kan? Balarah. Okey. Tidak muka surat. 103. Baik. 103. Baru ni saya punya 87. Ya betul ya. Yang dia tu lain tak? Yang dia orang lain. Kita 103. Yang lain tu lain lah. Dia cakap lain. 89 kan? Waka'anna. Waka'anna. Ke sama? Tak ingat. Sebab itu tombol lain. Waka'anna. Jarana. Apa Ustaz? Waka'anna tufidu tashbiha. Jumpa lagi tak? Selepas syair ka'anna suraya rahatun Tentang surat. Huja. Ada tanda tak itu? Ada tanda tak? Ada tanda. Waka'anna tufidu tu. Ya atas situ. Malam ni baca ni. Saya baca. Dah. Saya Muka surat apa tu? Muka surat 89. Kak ini sama? Tak tahu Nuraini. Kak ini sama tak? Saya 103. Ha? 103 saya punya. Okey. Takut tak jumpa je. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ka'anna tufidu at-tashbiha idza kana khabaruha jamidan wa syakka idza kana khabaruha mushtaqqan. Baik. Wa ka'anna. Jadi ni ka'anna. Jadi masalah apa kita duk cara sekarang? Jadi kita duk cara masalah tashbih. Kita bicara masalah adat tashbih. Pada muka surat 102 tahun ni, dia kata adat tashbih itu lafaz yang menuju di atas makna yang menyerupai seperti lafaz kaf, ataupun ka'anna, ataupun seumpama makna seperti kaf dan ka'anna tu. Kemudian dia terang pula dulu, kaf itu menyertailah akan kaf itu oleh musyabbah bih. Tapi ka'anna tu menyertai dia dengan musyabbah. Baik. Kemudian dia nak cerita pula ka'anna ni apa faedah dia. Macam mana nak kenal lafaz ka'anna? Wa ka'anna, bermula kalimah ka'anna. Nak pada lafaz.
nak kepada lafaz lafaz ka'anna. Kaedah kata apa? Kaedah kita al-kalimatu al-kalimatu idza urida lafzuha fasarat isman sawa'un kana harfan au fi'lan. Itu al-kalimatu idza urida lafzuha sarat isman sawa'un kana harfan au fi'lan. Itu kaedah kita. Sebab apa kita kata ka'anna tu jadi mubtada? Kita nak kalimah ka'anna tu. Bermula kalimah ka'anna. Kalimah tu tak ada lah, tapi kena tambah sikit lah kat ini. Bermula kalimah ka'anna. Ka'anna tu boleh ke Ustaz dia jadi isim? Sebab kita kosak lafaz. Bermula kalimah apabila dikenaki lafaznya lafaz kalimah itu fasarat isman. Nescaya jadilah ia kalimah tu jadi isim. Takmimnya sawa'un kana, sama adalah ia kalimah itu sama adalah kalimah itu harfan ataupun fi'lan. Tak kira sama ada huruf ke fi'il ke, kita konsak lafaz jadi isim. Best. Wa ka'anna, dan bermula kalimah ka'anna tufidu tashbiha, memberi faedah lah ia ka'anna akan tashbih. Kait. Bila tu kata ka'anna tu memberi faedah akan tashbih? Idza kana khabaruha jamidan, apabila adalah khabar bagi ka'anna tu isim jami'. Isim jami' lawan isim mushtaq. Isim jami' ni dia tidak ada isim jami' ni dipanggil beku. Apa maksud beku? Dia tidak ada kata terbitan. Nampak tak? Kat ini. Dia tidak ada asal fi'il, tak ada. Sebagai contoh bagaimana? Isim jami'. Maksudnya isim jami' ni dia tak, kita kata dia tidak ada takwil. Contoh kita kata ka'annaka asadun. Seolah-olah engkau itu asad. Apa? Singa. Singa tu, kalau orang tanya kita, Ustaz, singa tu asal berperkataan apa? Asal dia dipanggil isim jami'. Maksudnya dia tidak ada perubahan daripada dia tu, tidak boleh ditakwilkan. Itu maksud dia. Itu panggil isim jami'. Isim yang beku. Dalam jami' tak disebut. Dalam tu ada, tapi bagi contoh lah. Nau ka'anna Khalidan asadun. Seolah-olah Khalid itu asadun. Asadun tu panggil isim jami'. Kat ini. Ka'anna Khalidan asadun. Seolah-olah Khalid itu ialah singa. Singa. Seolah-olah seperti singa. Jadi asadun tu dipanggil isim jami'. Kalau isim mushtaq, dia ada tempat kata terbitannya kat ini. Dia ada. Contoh fahimun. Akan datang tu lah, tengok. Ka'annaka fahimun, seolah-olah engkau itu orang yang memahami. Fahimun tu asal perkataannya apa? Asal perkataannya daripada fahimah. Ada pun asadun, tak ada asal perkataannya. Asadun lah. Bukan asal perkataan asadah. Ada. Nampak tak Tak bagi beza. Baik. Jadi lafaz ka'anna tadi, dia memberi faedah akan tashbih apabila adalah khabar ka'anna tu isim jami'. Kalaulah khabar dia tu isim jami', itu memberi faedah akan tashbih. Ka'anna tu memberi faedah akan tashbih. Contoh. Wasyakka, atau pada kata at-tashbiha. Wa ka'anna tufidu asyakka. Seolah-olah dan bermula kalimah ka'anna tu memberi faedah lah ia ka'anna tu akan syak. Bila kata syak tu,
Dia panggil ka'anna li syaki. Idza kana khabaruha kait. Bila mabni faedah tu idza kana khabaruha mushtaqqan. Apabila adalah khabarnya, khabar bagi ka'anna tu isim mushtaq. Mushtaqan tu isim mushtaq. Tengok contoh baru nampak. Ajarana. Pada mana misal nahu ka'annaka fahimun. Seolah-olah engkau itu fahimun, orang yang faham. Fahimun tu dia panggil khabar ka'anna. Jadi fahimun tu dia panggil isim mushtaq sebab apa? Sebab dia ada tempat kata dasar dia tu ada. Tempat kata terbitan dia tu ada. Dia ambil daripada perkataan fahimah. Adapun tadi asadun, singa tak ada. Singa lah tak ada ambil dari atas dasar apa? Dia tidak diambil daripada kata dasar. Dia panggil isim jamid. Dah tetaplah jamid. Dia tidak ada mushtaq daripada fi'il, tak ada. Habis itu. Dia wasyaka tu dia panggil minal mutakallimi lah. Syak tu daripada mutakallimi. Orang yang bercakap. Habis itu. Wa qad yuzkaru fi'lun yunbi'u 'anit tashbihi. Dan terkadang qad, kena ingat kat ini, qad apabila masuk pada fi'il mudhari', qad dengan makna apa kat ini? Makan berapa kali ulang lah. Qad apabila masuk pada fi'il mudhari', dia masuk fi'il mudhari' bagi qad li apa? Qad apa kat ini? Dulu kita dah belajar dah. Kak Li ada tak? Kak Li tak ada lagi kan? Qad apa? Apabila masuk qad tu masuk pada fi'il mudhari' bagi qad apa? Dulu kita dah bahas dah. Qad mati solah lah, apalah dulu kita bahas dalam tajuk apa? Dalam mutasaddid. Taukid. Bukan. Haji Yaakob, qad apa ya Haji Yaakob? Qad apabila masuk pada fi'il mudhari' qad apa? Nah, kita nak terjemah tu. Ni penting ni. Qad dengan apa? Dengan mana apa? Haji Yaakob? Haji Yaakob tak ada? Tak boleh recall. Tak boleh recall, Ustaz. Tak boleh recall. Nanti tolong buat muzakarah Yen. Lepas ni minta Yen muzakarah seminggu 2 kali ke? Abdul Rahman. Qad dengan mana apa Abdul Rahman apabila masuk fi'il mudhari'? Sama tak tanya Abdul Rahman? Abdul Rahman. Allah. Nahus. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Qad apabila masuk pada fi'il mudhari', qad dengan makna apa? Saya ada. Ya Ustaz. Saya ada. Apa dia? Qad apa? Tulis Ustaz. Aku tak ingat tu. Qad dengan makna apa? Yin, tolong bagi tahu semua. Qad takdir. Tak ingat sangat Ustaz. Kuat sikit Yin. Qad Tak takdir. ingat. Tak ingat tak apa. Qad masuk pada fi'il mudhari' dia panggil qad litaqlili. Qad litaklil. Dengan mana sedikit. Sebab tu kita terjemah ni terkadang. Qad yuzkaru fi'lun. Qad yuzkaru fi'lun. Dan terkadang. Dapat Haji Yaakob terjemah. Dia penting nak terjemah ni Haji Yaakob. Tak boleh cakap, qad sesungguhnya disebut. Tak boleh, bukan sesungguhnya. Bukan semua qad yang mana sesungguh. Tak. Itu qad li tahqiq. Kalau qad li tahqiq, dia masuk pada fi'il madhi. Tulis itu ajar warna. Tulis, kena ada buku. Ada buku apa? Ian ada beritahu tak kat jemaah? Kena ada buku kosong satu. Itu semua bagi tahu semua. Ada tak bagi tahu? Buku kosong ada. Kena ada satu buku khusus untuk bahasa Arab saja. Nahwu, Sharab dalam tu. Jangan letak dalam kitab.
Nanti nak mencari kitab payah. Kita dah bahas dalam masalah kod dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Nampak ikat ini Nampak ikat ini? Baik. Ya, kod masuk pada kata yuzkaru. Kod dengan mana? Kod masuk pada fi'il mudhari' dengan mana? Kod litaklil. Tengok ayat juga. Ni kat ini. Buku kosong ada tapi tak tahu apa yang saya tulis. Saya tak tahu apa saya tulis. Kalau nak faham tulis dalam bahasa Melayu tak apa kat ini. Tulis qad li taklil itu masuk pada fi'il mudhari'. Qad li tahqiq itu masuk pada fi'il madi. Tulis. Dulu fi'il mutasal jiddan kita dah hurai panjang tu. Nanti Yen tolong minta muzakarah yang depan-depan Yen. Boleh Yen? Boleh Ustaz. Mula ambil belah belakang nanti. Dan beritahu lah kat ini tu seminggu 2 kali tu. Mungkin hari Jumaat ke mana Yen? Hari Jumaat. Jumaat. Minta Ustaz Buyen terangkan kod tu daripada berapa banyak li, berapa banyak alif lam, berapa banyak itu semua. Dia baru kita ingat. Tak apa, Haji aku nak tanya apa, tanyalah kat Buyen. Ustaz Yen, tak ada apa. Nanti dia tanya dia minta terangkan tu kan huruf jar ni, kod ni berapa banyak kod, di berapa banyak di, illa berapa banyak alif lam, berapa banyak ni. Jadi min ada berapa banyak ni, baru kita boleh tangkap lah. Tapi kena tulis aja aku, tak boleh ingat itu kena tulis, takut nanti terlupa. Kena tulis. InsyaAllah tulis. Saya boleh tulis kat papan hitam lagi, kat papan hitam, papan putih saya ada tu, saya boleh boleh ingat. Tulis papan hitam saya siap. Okey Yen. Nanti hari Jumaat nanti baca pukul 7.30 apa? InsyaAllah. Dia ada kitab dia ke Ustaz? Yang dia khusus untuk itu? Tak ada. Dia dalam kitab Nahwu semua. Tapi cuma dia kitab Nahwu ni, dia tak tulis pakai peta, tak ada. Dia kitab orang dulu dia tak ada buat macam tu. Oh ya. Kitab dulu dia terabur semua. Tapi dia cakap tu memang betul lah. Dia tulis kalam biasa je. Tapi kita kena tahu perhati. Apa yang saya ajar tu, kita, kod ni. Lepas tu siap-siap tulis kat. Tapi dulu ada, dia bagi fa tu banyak, ada 7 apa tu. Ada satu nota tu. Ada siapa bagi tadi. Itu Ustaz Nuzul ke apa? Buyen hantar. Kalau ada nanti balik. Tulis balik. Okey. InsyaAllah. Wa qad yuzkaru fi'lun yunbi'u anit tashbih. Dan terkadang disebutkan akan fi'il. Fi'il mana? Yunbi'u. Yang menyatalah ia fi'il tu anit tashbih. Ataupun yunbi'u dengan mana yadullu. Yen. Dengan mana? Fi'il yang menyata ataupun yang menunjuklah ia fi'il itu anit tashbih, daripada tashbih. Macam mana contoh? Macam mana yang dikatakan terkadang disebutkan juga fi'il itu menunjuk di atas tashbih. Ni. Boleh berlaku juga. Nahu qaulihi ta'ala. Ni ayat Quran. Wa syahidu zalika. Wa syahidu zalika. Wa syahidu zalika zikru fi'li yubi an tashbih tu. Nahu qauli ta'ala idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Ni. Idza Ini nak cerita apa ni? Ini nak menceritakan kepada Nabi tentang ahwal bidadari di syurga. Cerita dia ni. Ayat ni nak mencerita kata tentang, dalam tu ada sikit-sikit dia beritahu. Al-hurul aini. Nak menceritakan tentang kelakuan bidadari di syurga. Tengok. Iza ra'aitahum.
apabila melihatlah oleh engkau hum akan mereka itu. Siapa mereka itu? Dalam tu dia disebut nahu qauli ta'ala idza ra'aitahum, dalam tu dia kata bawah tu ayil hurul aini allati fil jannah, allati sabatat fil jannah. Apa tu sila ayat Yin? Yang terlupa lah. Al-hurul aini, iaitu bidadari yang tetap di dalam syurga. Apabila melihatlah oleh engkau akan bidadari dalam syurga, hasibatahum, nascaya menyangkalah oleh engkau hum akan mereka itu, menyangka apa? Lu'lu'an mansurah, akan permata yang dihamburkan. Maksudnya akan permata yang berhamburan. Seolah-olah kita nampak bidadari kat syurga tu Haji Yaakob, seolah nampak macam permata berhamburan gitu je, bertebaran. Nampak bidadari dekat syurga tu seperti bertaburan gitu. Mata banyak belana je. Itu maksud dia. Masyarakat kita mana Yen? Hasibatahum. Hasibatahum tu dipanggil fi'il yang menunjuk di atas tashbih. Hasibatahum dipanggil fi'il yang menunjuk di atas tashbih. Nasanya menyangkalah oleh engkau wahai Muhammad akan mereka itu. Menyangka apa? Apa tu nak tashbih? Lu'lu'an mansurah, permata yang berhamburan. Seolah-olah bidadari itu seperti permata yang bertebaran. Ada merata-rata ada. Maksudnya bidadari itu ada merata-rata. Tu ya. Habis itu. Tengok. Wa idza huzifat adatut tashbih. Ni tengok. Habis. Dan apabila. Ni masalah kalau dibuangkan adat tashbih. Ni tashbih balik ni je. Dia sebut tashbih balik, tashbih balik. Apa dia tashbih balik? Ni. Ingat kaedah dia je. Wa idza huzifat adatut tashbih. Wajuhu wa wajuhuhu wa wajuhu tashbih. Sumiyat tashbihan balighan. Dan apabila dihazafkan akan adat tashbih dan wawajuhu dan wajah syabah. Wawajuhu ini wawajuh tashbih. Nama apa kalau kita buat adat tashbih dengan wajah syabah? Adat tashbih tu apa? Kaf tu lah. Ini kaf. Zaidun kal badri. Kaf tu panggil adat tashbih. Ka'anna. Tu adat tashbih. Wajah syabah tu selepas daripada musyabbah bih, kita panggil wajah syabah. Contoh macam mana? Kita kata Zaidun kal badri fil husni. Zaid itu seperti bulan purnama pada pihak elok. Fil husni itu kita panggil wajah syabah. Fil husni itu kita panggil wajah syabah. Pada pihak apa kata Zaid tu seperti bulan purnama tu? Pada pihak cantik sangat. Macam ni. Pada pihak elok. Bismillah. Kat sini musyabbah dia percaya kat atas tu lulu'an mansura tu lah. Apa? Dia yang kata hasib bertahun tu kat ini, dia kata tadi terkadang disebutkan akan fi'il juga tu nak menyatakan tashbih. Soalan kata hasib bertahun tu fi'il, dia nak menunjuk di atas tashbih. Soalan kata ini, apabila engkau melihat akan bidadari, jawab izahnya hasib bertahun. Soalan kata menyangka engkau akan mereka itu, soalan kata nampaklah engkau, sangkalah engkau tu mereka itu seperti permata yang bertaburan, yang bertebaran.
mahal syahid kita, tempat yang kita nak tu, mana dalam konteks ayat tu, kita nak hasil bertahun. Hasil bertahun tu dia panggil fi'il yang menunjuk di atas tashbih. Tu maksud dia kat ni. Baik. Jangan risau habis kitab ni kita baca lagi, kitab apa tu, bab ilmu ni lagi. Ya, sebab ilmu ni payah sikit. Ilmu makni tu tak apa, dia tak ada payah mana. Yang payah ni bab majaz, bab tashbih, bab kinayah. 3 ni kita kena ulang balik. Nanti akan datang saya baca kitab lagi. Tengok kitab baca Sahih Bayan ke apa. Tengoklah. Samarqandi tu tinggi sangat. Tapi nak baca kat Samarqandi tu. Tengok aku mana. Samarqandi dulu ke macam mana tengok. Tengok. Nanti tu ulang balik. Baik. Ini masalah lain kat ini. Wa idza huzifat adatu tashbih wa wajhuhu wa wajhu tashbih. Ini masalah kalau kita buang adat tashbih dan wajah syabah. Nama apa? Sumya dinamakan akan at-tashbih. At-tashbihu al-mazkuru. Nama apa? Tashbihan balighan. Tashbihan balighan. Ya, kalau tashbihan balighan ni tengok. Dia tashbih baligh ni gini. Anta syamsu. Contoh Nabi Anta syamsu, anta badru, anta nurul fawqa. Apa? Tu tak ingat. Anta syamsu, antal badru. Jadi anta tu Muhammad. Muhammad itu matahari. Matahari. Takkan kita kata Muhammad, takkan kata Muhammad itu matahari. Adakah diri Muhammad tu memang matahari? Tak. Tak. Diumpamakan. Sebab tu diumpama dia panggil tashbih balik. Tashbih yang bersangatan. Bila tashbih balik, dibuangkan kaf. Dibuangkan kaf tu. Asalnya gini, anta kal badri. Ada mana? Anta kal syamsi. Tapi dia buang kaf tu sebab apa? Dia panggil tashbih balik. Maksudnya, nak mengumpamakan dengan bersangatan. Soalnya kata Nabi tu seperti matahari dah. Sebab kita maklum kalau mubtada khabar, ittihadu apa? Ittihadu ma sadaq wa ikhtilafu wa ikhtilafu mafhum wa ikhtilafu bil mafhum. Ittihadu ma sadaq, ittihad pada diri apa? Ittihadu ma sadaq wa ikhtilafu mafhum. Tengok. Kita tengok gini. Kita kata gini tengok. Tengok depan tu ada ayat Quran tu. Tapi nak bagi contoh dia gini. Nak cerita kata yang paling kuat. Sebab tu dalam maqam tashbih ni, setinggi-tinggi maqam tashbih ni dipanggil tashbih balik. Itu setinggi-tinggi maqam tashbih. Tashbih balik ni bukan semua kita boleh buat umpamakan, tak boleh. Kita kata anta jamil, ataupun kita kata anta ataupun anti lah perempuan, anti badrun, engkau tu seperti bulan. Tengok siapa, tengok orang biasa dia cakap orang tu. Tengok rupa pun tak ada nak lawa mana pun. Berarti berkata engkau seperti bulan. Itu nak tasbih balik tak boleh. Kita tengok qarinah juga. Nak tengok tempat juga, sebab juga. Kalau orang tu lawa sungguh. Anti badri. Tu lain. Contoh. Jadi nak bersangatan setinggi-tinggi maqam dalam tasbih dipanggil tasbih baligh. Dia panggil tasbih baligh. Kena ingat ya, tasbih baligh dihazarkan adat tasbih dengan wajah syabah. Tengok ayat Quran.
Nahu wa syahidu zalika nahu qauli ta'ala wa ja'alna al-laila libasa. Ni. Ini bagi ke puak-puak Wahabi, tengok dia nak tafsir macam mana ayat ni. Menjadilah oleh kami akan malam itu akan pakaian. Ajaran agak-agak faham tak? Allah Ta'ala sebut, menjadilah kami akan malam itu pakaian. Faham tak ajaran? Tak faham. Sebab kaum Wahabi dia kata tak boleh takwil. Kalau tak boleh takwil, nak takwil macam mana? Oh, maksudnya malam tu ada pakaian. Kami menjadikan malam tu pakaian. Cuba tanya pakaian tu apa pakaian? Dah tak boleh takwil. Oh, malam tu pakaian ada. Mana Allah Ta'ala jadikan malam tu ada pakaian. Oh, gitu. Tengok. Ini dia tak, sebab tak ngaji balaghah. Orang yang mengaji balaghah dengan mantik, insya-Allah dia boleh terjemahkan ayat Quran tu dengan baik. Tengok ni. Tengok ni. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan menjadi oleh kami akan malam itu akan pakaian. Tengok. Ai kal libasi fis satri. Menjadilah oleh kami akan malam itu pakaian. Apa maksud pakaian? Soalan kata menjadilah oleh kami akan malam itu seperti pakaian. Apa maksud pakaian? Ni dia panggil tasbih baligh. Dia panggil tasbih baligh. Apa maksud dia? Nak menunjuk kata malam itu menutupkan pandangan kita. Allah Ta'ala jadikan malam tu, ajaran nak menutupkan pandangan kita. Sebab dah malam, tak nampak. Apa tak jadikan malam tu? Tu maksud dia. Nak menutupkan pandangan kita. Pakaian pula. Pakaian tu nak menutupkan badan kita. Seolah-olah Allah Ta'ala umpamakan pakaian itu seperti pakaian itu seperti menutupkan pandangan mata kita. Tengok. Kita tengok badan kita. Kita pakai apa? Pakaian kita, baju kita. Sebab nak menutupkan daripada tubuh kita. Orang tengok. Begitu juga malam. Bila malam menutup pandangan kita daripada terang. Cuba tengok siang hari. Oh, siang hari nampak jelas pokok ni ada burung, ada ni macam-macam. Kalau malam nampak tak benda-benda halus? Betul Jarwana? Kalau tak ada lampu nampak tak malam? Tak nampak. Tak nampak. Gelap. Menutup pandangan. Maknanya gelap lah, gelap. Gelap, tak nampak. Tertutup semuanya. Tertutup semuanya. Sebab tu Allah Ta'ala umpamakan. Seolah kata pakaian itu seperti untuk menutupkan pandangan mata kita. Bila malam. Tu duduk rumah. Begitu juga diumpamakan pakaian itu menutup pada tubuh kita. Pakaian itulah menutup tubuh kita. Malam itu menutup pandangan mata kita. Itu dipanggil tashbih balik. Seolah-olah kata malam tu seperti pakaian dah. Itu dia. Habis itu. Cuba tanya orang tak ngaji balaghah. Kalau ada kaum setengah-setengah tu yang pro-Wahabi, dia kata, tak boleh. Kita kena guna ayat Quran tu semua. Ayat Quran tu kena soreh jelas daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita takwilkan. Bagi ayat ni, dia nak jawab lagu mana? Waja'alna laila libasa. Oh, Allah Ta'ala menjadikan malam tu pakai macam mana? Tanya dia balik. Boleh jawab ke tak? Kalau tak ngaji balaghah, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh nak jawab. Mesti dia kata, ni kena takwil sikit. Takwil pula, pandai lah kau takwil. Habis itu. Itu maksud dia. Aikal libasi fis satri. Seperti pakaian pada menutup. Habis itu.
Dia kata tashbih balighan. Wa aslan. Dalam tu tengok bawah tu. Tashbihan balighan ay wa aslan. Dan asal ila darajatil qabuli. Tengok bawah tu Ajar mana? Tashbih balighan ada bracket tu. Tashbihan balighan ay wa aslan. Dan pada asal kepada darajatil qabuli. Kepada martabat terima minal bului daripada sampai. Bimakna al-wusul. Dengan mana sampai. Maksud sampai kepada makna dia. Tashbih balighan ini sampai pada makna dia. Lianna apa tu? Hasfa. Lianna hasfal adati wal wajhi. Kerana sesungguhnya dibuangkan akan adat, ini adat tashbih, wal wajhi, ini wajhi tashbih. Yuqa'u fi zihni sami'i. Yuqa'u berlakulah pada akal orang yang mendengar itu. Berlaku apa? Tahakkuku akan kejapnya, akan sebenarnya dakwat tihadit tarafaini. Daripada dakwaan bersatunya dua taraf, dua tepi. Apa dua tepi? Apa dua tepi? Iaitu adat tashbih dan wajah syabah. Tu dia. Jadi soalan kata yuqa'u jatuhlah tu pada berlaku pada fikiran orang yang mendengar tadi itu berlaku oleh tahakkuk sebenar dakwaannya bersatu pada dua taraf. Apa dua taraf? Tarafain itu ini maksudnya iaitu adat tashbih dan wajah syabah. Habis itu. Al-mabahasus tsani fi aqsami tashbih. Ni aqsam tashbih. Bukan rukun tashbih Rukun tashbih lain. Rukun tashbih kita dah bahas dulu. Musyabbah bih, adat tashbih, wajah syabah. Kalau mengikut pendapat setengah ulama dia panggil dia kata orang yang mentashbihkan dia panggil al-musyabbih. Al-musyabbih. Ni tengok. Ni panggil bahagian tashbih. Yan qasimut tashbihu. Tu kita tu tashbihu ku tashbiha. Ajar mana? Ajar mana? Kita tu macam mana? Ya, Tak ada baris. Ustaz. Yan qasimu apa tu? At-tashbihu, at-tashbiha ke at-tashbihi? Tak ada baris tapi Ya, tasbihi. Tashbihi. Yang ajar mana punya? Tak, yang ni tak ada baris. Tak. Tak ada baris. Fi aks. Tak. Saya punya tak ada baris tapi saya rasanya fi Bukan tu yang bawah sikit, aksamu yang bawah tu, yang bawah. tashbihi. Yan qasimu at-tashbih. Yang okey. Yang qasimu Ada baris at-tashbih. saya punya. Yang qasimu tashbihu. Tu tepat. Bi Itu betul. Kitab tu bagus. Bi'tibari. Itu betul. Ada kitab saya tashbih itu tak tepat. Dia nak yang qasimu at-tashbih jadi fa'il. Al-mabahasus tsani, dan bermula perbahasan yang kedua adalah ia kainun fi aqsami tashbih, pada bahagian-bahagian tashbih. Mana dia? Tengok. Yan qasimu at-tashbihu. Terbahagilah oleh tashbih itu. Terbahagi. Nampaklah akad ini saya ulang 2 kali. Terbahagi itu nak cerita dia takluk pada kata fi'il. Dia nak bersangkut paut dengan fi'il. Kalau saya ulang 2 kali tu maklum dia faham lah tu. Saya cakap bukan saja saya cakap tu terjemah betul-betul tu. Ni nak belajar cara pondok lah. Kalau belajar pondok tu dia makan lama sikit lah kat ajaran Ajaran tengah saya cakap tu, saya ulang 2 kali kerana 3 kali tu bukan sahaja tu. Ada sebab dia. Tengok cuba tengok.
Yanqasimu tashbihu, terbahagilah oleh apa saya terjemah oleh itu semua ada sebab tu. Terbahagilah oleh tashbih itu, terbahagi bi'tibari wajh syabahi, dengan dikirakan, dengan diiktibarkan wajah syabah. Terbahagi itu ila tamsilin, kepada tamsil, wa ghairi tamsilin. Tengok. Dalam tu disebut bi'tibari wajh syabahi wa bi'tibari adati. Tadi di dalam tu maksudnya dengan iktibar wajah syabah dan iktibar adat tashbih. Tengok. Dia kata terbagi tashbih itu dengan iktibar wajah syabah. Itu tu ila tamsilin, kepada tashbih tamsil dia panggil. Macam mana? Ila tamsilin, ila tashbihin tamsilin wa ghairi tamsilin wa tashbihin ghairi tamsilin. Jadi iktibar wajah syabah, tasbih, bila sebut iktibar wajah syabah dia ada dua. Ada pecah dua pula dah. Satu tasbih tamsil, satu lagi tasbih ghairi tamsil. Mana dia? Fatamsilu. Fa tu fa apa tu? Nanti Zat. Rahman keluar dah. Fa tu fa apa Rahman? Rahman? Rahman tak dengar Kerana dia punya line tak clear, tak apalah. Apa tu? Yin, fa tu fa apa Yin? Fasihah. Fa fasihah. Fasihah. Fasihah nama dia. Nama dia fa fasihah. Ustaz, saya nak tanya Ida. apa? Ustaz, saya nak tanya ni. Yanqasimu tashbihu bi'tibar. Iktibar tu apa maksud di sini? Dengan iktibar, dengan dikira. Iktibar. Oh, dikira. Orang Okey. cakap iktibar. Iktibar saya dengan awak ni apa? Iktibar tu dengan dikira. Awak dengan saya ni kira macam mana ni? Okey. Iktibar tu bahasa Arab. Orang duk guna juga bahasa lain kita. Kan kita duk ngaji juga tauhid. Iktibar. Bukan iktibar Satu pengajaran macam apik pengajaran. Yalah. Tapi ada setengah iktibar tu iktibar ni macam mana? Bukan kata pengajaran. Kiraan dia macam mana? Macam tu. Iktibar. Terbahagi oleh tasbih itu dengan dikirakan wajah syabah itu, dikirakan terbahagi itu kepada tamsilin wa ghairi tamsil. Ini istilah dia. Jadi tasbih tu ada tasbih yang kita kirakan dengan wajah syabah tu. Mula kata wajah syabah tu dia ada dua pembahagian. Satu wajah syabah tamsil, satu wajah syabah ghairi tamsil. Apa dia tamsil? Apa dia ghairi tamsil? Tengok depan. Fatamsilu. Dia nak bagi takrif. Apa tamsil? Tengok. Maka bermula tamsil. Fa tu dipanggil fa fasiha idza aradta ma'rifata bayani kulli minhuma. Tu. Ya, nanti tolong ajar ya, fa fasiha. Fa fasiha apa semua tu? Dulu Ustaz Nuzul bagi tahu dah, dia letak dalam grup. Tapi masa tu mula-mula baru lagi, tak ada orang komen langsung. Kawan tu pun betul asa dah. Tak buat nota dah. Baik, tak apa. Fatamsilu, maka bermula tamsil. Apa dia tamsil? Ini fatashbihu tamsil, maka bermula tashbih tamsil itu makana wajhuhu muntaza'an min muta'addidin. Makana barang tu tashbih. Masduk ma tu tashbih. Tashbih yang adalah wajahnya wajah syabah tadi. Wa wajhu ini wa wajhu ini wa wajhu syabahi. Wajah syabah tu ataupun wa wajhu tashbih.
Barang tasbih yang adalah wajah syabah dia tu muntaza'an. Muntaza'an tu dalam tu dia kata ai makhuzan. Dalam tu ada wajuhu ai wajhu syabahi fihi wasfan. Wajah syabah padanya pada mak itu wasaf. Tengok je. Wa wajhu tu muntaza'an, diambilkan akan wajah syabah tu. Diambil mana? Sifat pada muntaza'an. Min hasilatan ataupun hasilan, yang hasillah ia min muta'addidin, daripada ini min umurin muta'addidin, daripada beberapa perkara yang berbilang. Min muta'addidin, min umurin muta'addidin, daripada beberapa perkara yang berbilang. Lagu mana? Ni nak tengok ni. Jadi nak cerita kata wajah syabah tu, bab tashbih tamsil ni. Jadi dia punya tu, dia kata wajah syabah dia tu diambilkan daripada perkara yang berbilang. Tengok contoh pun nampak. Tengok contoh dia, tengok. Katashbihi suraya bi'un kudil inabi al-munawwari. Seperti menyerupakan bintang suraya. Apa bintang suraya, Yin? Kita beritahu dulu, Yin. Bintang ketiga dari manazil Qamar. Dia bintang 7. 3 tu dia ni lah. Dia asal bintang 7. Dan suraya. Dia panggil manzilah yang ketiga. Suraya tu manzilah ketiga, tapi semua dia ada 7. Dia manzilah yang ketiga. Dia ada semua. Dia panggil suraya tu, dia panggil bintang suraya 7. Bintang suraya dia ada 7 bintang. Tempat dia tu, manazil dia tu yang ketiga daripada manazil Qamar. Bintang dia tu ada 7. Kena ingat tu, ya? Manazil dia tu duduk pada tahap yang ketiga daripada 20. Daripada 28 manazil, dia duduk di ketiga. Tapi diri dia tu ada 7 bintang. Waktu bulan Mei kita boleh tengok Hajar Rana bulan 5. Bulan 5 dia tumbul, dia muncul. Tengok kat pandang atas langit, tengok ada 7 tak? Kata Kiai Osman, waktu mengaji dulu, dia kata, kalau kita pandang ke atas, kalau nampak tak nampak bintang 7 tu, bulan Mei tu kita nampak 6 bintang je, itu menandakan mata kita tu dah rabun. Bulan Mei, kita tengok, kita pasti confirm ada 7 bintang situ. Ni kalau nampak mata kepala kita lah, mata kita. Tapi kalau mata kita ni hanya nampak 6 je. 1 bintang ni tak nampak lagi. Macam kata mata kita nak mula rabun dah. Kiai saya umur 80 lebih baru ni. Dia pandang atas, dia kata aku nampak 6 bintang je. Dia suruh saya tengok, saya rasa saya nampak 7 bintang. Dia kata mata aku mula rabun dah. Tapi dia tak pakai spek. Kiai Osman ni tak pakai spek. Waktu mengaji falak dulu lah dengan dia. Dia tak pakai spek. Saya dah pandang itu kan. Dia kalau bentuk dia bentuk macam tangkai buah anggur. Nanti tengok sendiri lah nanti. Bulan Mei nanti, bulan 5 tak lama dah ni. 2-3 bulan lagi lepas raya ni. Lama-lama sekali kita tengok luar bintang suraya. Nak kata cantik bintang suraya. Tengok. Katashbihi suraya bi'unqudil ainab al-munawwar. Seperti menyerupakan bintang suraya dengan tangkai bagi buah anggur yang berbunga. Hajar Rana biasa tengok tak tangkai buah anggur yang berbunga?
Pernah tengok Tak, tak? Ustaz. Tak pernah Tak. tengok. Hmm. Tak pernah pergi kamera kan? Duduk. Allah, duduk dalam negara lama takkan nak tengok. Adalah. Ha. Ha. Jadi mana mahasiswa kita? Jadi dia kata Suraya menyerupakan bintang Suraya dengan tangkai bagi buah inab yang berbunga. Apa tu Yen? Dalam tu tengok bawah sikit. Katashbihi Suraya bi'unqulil inab al-munawwar fi qaulin apa tu? Ya ke tak ke apa tu? Fi qauli ya ke ba ke apa tu? Habis. Macam ya. Ya. Kita ajaran bawah tu macam mana kat ajaran sebab ajaran kitab dia jelas sikit. Yang bawah tu katashbi Suraya bi'unqulil inab al-munar fi qauli apa tu? Alif ha ya ke apa tu ajaran? Sedang mencari. Katashbih. Di bawah tu je. Di bracket kausain. Di bracket katashbih Suraya bi'unqulil inab al-munawwar di bawah dia. Bukan bawah yang matan tu. Oh, ni. Ni syarah di bawah tu. Wayan? Tak ada. Katashbih Suraya bi'unqulil inab al-munawwar, lepas tu bracket dah, lepas tu bawah tepi dia. Fi qauli. Bawah dia tak ada. Bawah dia yang Wayan Bukan bawah tu, bukan bawah dia. Nak cakap macam mana, Yen? Terima kita, Yen. Mana lagi? Bawah mana? Bukan bawah betul-betul tengok syarah dia kan ada macam dia macam ni apa? Yang ada macam ni matan. Lepas tu syarah dia buat beratur bawah dia ada tempat nak cakap macam mana Saya tahulah bawah ni tapi macam bawah ni katashbih nujum tu. Yang nujum bidar darhim ke? Darhamu. Bukan. Yen, tolong tengah sikit Yen. Dia tak boleh baca bawah ni. Atas sikit. Okey. Suraya bil ain bil unkud. Lepas tu sikit. Munawar. Katashbih Suraya ba nukut ke Ustaz? Ba ain. Lepas tu? Lepas tu al-inabi manur ke? Al-Munawwari. Al-Munawwari. Lepas tu? Fi qawlu ahi hatal. Oh, ada ya tu ada okey. Hamzah ya hata. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, tak nak baca. Sini masukkan yang bawah tu apa? Baris tak mesti baca. Fi qawli. Okey, tak apa, saya nak baca. Ahihah. Tengok bawah tu. Tak tahu lah, saya tak tahu ajaran Anam ni kitab macam mana. Kat ini nampak lagi kat ni. Lama duk cari merata tak jumpa ni. Dia paragraf pertama tapi ayat terakhir kan? Kita yang tak sama ajaran Anam. Kita tak tahu kita ajaran Anam. Yang di bahagian syarah, para pertama ayat terakhir tu. Ya. Aula katashbih. Bukan kaula, tak payah baca. Okey. Fi qauli. Qauli, okey. Sebab ada jar tak apa. Ini makan masa lama sikit lah ajaran sebab bab nahu ni dia ngaji kena lama sikit insya-Allah nampaklah. Kita nak baca bab di bawah ke nak balik atas tak apa. Itu tak apalah. Dia tak boleh baris tak apa. Dia kita arah ni kita kalau tak baca kalau kita boleh baca yang tak ada baris ni sebabnya dia kena kuat ilmu nahu tu. Yalah. Tak apa. Lepas ni boleh lah mengaji. Tak apa. Kita belajar ni baru 2 bulan ajaran tak apa baru lagi. Saya 2 minggu, 3 minggu 3 minggu. Orang dulu nak bagi faham nahu tu paling kurang 5 tahun paling kurang. Paling koman lah tu. Saya first week tak ada buku. Second week baru ada buku. Baru ni second week ni. Third week ni. Tengok Katashbih Suraya bi'unqulil inab al-munawwar fi qauli ahyihatil jalahi. Dalam PDF tu ditulis uhai hatta jallah. Uhai hatta nama orang tu. Nama orang.
Nama orang. Kita pun tak tahu dia nama orang. Nak ni syair syair Arab. Okey. Hay'atal Jalahi. Apa mana? Wa qad laha fi subhi suraya kama tara. Okey. Ka'urqudi mulahiyatin hina nawwara. Dobik lelok. Wa qad laha. Tulis baris ajaran cepat-cepat. Wa qad laha fi subhi as-suraya kama tara. Ka'unqudi mulahiyatin hina nawwara. Wa qad laha. Sesungguhnya teranglah pada waktu subuh itu. Terang apa? Fa'il. As-suraya oleh bintang suraya. Ajar Rana nanti nak tengok bintang suraya, nak tengok terang tu tengok waktu subuh. Nanti bulan Mei nanti. Bulan 5 nanti nak tengok bintang suraya, tengok waktu subuh. Dia bagi petua kat kita ni, petua dah. Wa qad la'a fi subhi as-suraya kama tara. Sesungguhnya teranglah pada waktu subuh itu oleh bintang suraya. Terang tu kama tara, seperti mana yang melihatlah oleh engkau. Seperti mana nampaklah oleh engkau. Ka'unqudi, hal keadaan as-suraya tadi tu ka'unqudi mulahiyatin, seperti tangkai daripada buah inab. Apa buah inab? Buah anggur. Lepas ni kalau pergi Majlis Wilayah Raja Rana, bagi tahu dekat penjual tu, saya nak buah inab. Buat style sikit. Cakap Arab sikit. Asyik buat anggur tak habis-habis anggur. Dia tak faham. Tak ada. Saya nak inab akhdar. Saya nak inab hijau. Bagi tahu. Dah mengaji bahasa Arab, praktik terus. Bagi tahu kata yang penjual dekat Majlis Wilayah kan selalu jual buah inab tu kan. Buah apa? Buah anggur tu lah. Kak ini beli tanya, bagi buah inab. Orang tu pun belajar. Buah inab tu apa? Buah anggur. Dah ada style sikit cakap Arab lah kau. Inab tu faham Baik. Seperti tangkai daripada buah anggur. Mulahiyatin, bila tu? Hina nawwara, ketika berbunga. Jadi bila dia buah anggur, apabila ketika berbunga, rupa dia tu seperti bintang suraya. Nampak tu Ajarana? Tengok. Okey, Pak nampak. Fattarafani, maka bermula dua taraf. Apa dia dua taraf? Wahuma at-tarafani tu as-suraya wa unqudil inab mufradani. Bermula kedua-dua taraf itu, taraf ni asal tepi. Maksud dia duduk tepi-tepi, maksudnya wajah syabah. Dua taraf tu dikenaki dua taraf, iaitu musyabbah dan musyabbah bih lah. Tu dia. Wa huma as-suraya, suraya tu musyabbah. Wa unqudil inab musyabbah bih. Mufradani, mufrad kedua-duanya. Apa mufrad kedua-duanya? Ini payah. Yang ini dia bintang suraya. Kita maklum dia ada 7 bintang, betul tak Jarana? Kalau kita tengok setakat anggur tu ada banyak tak dalam tu? Ada banyak. Tapi kita kira satu je. Mufrad, satu. Bintang suraya tu ada 7 tapi kita kira satu je. Itu maksud dia. Tengok. Wa wajhu syabahi al-jami'i, dan bermula wajah syabah yang menghimpunlah di antara keduanya, di antara suraya dan unqudil inab tu. Wajah syabah dia yang menghimpuni tu hay'atun muntaza'atun min ajza'i kullin, kelakuan
yang diambil. Muntaza'an dengan makhuzan tadi. Kelakuan yang diambil daripada juzuk-juzuk bagi tiap-tiap. Apa tiap-tiap? Tulis itu. Juzuk ni, tahu tak juzuk? Bahagian-bahagian lah. Diambil daripada bahagian-bahagian daripada tiap-tiap yang ni, tulis. Kullin ay kullin minal musyabbahi wal musyabbabih. Minal musyabbahi wal musyabbahi bihi. Tahu? Jadi kelakuan tu dia ambil dari juzuk dia tu. Apa dia? Suraya unqudil inab. Kemudian wa min wasfihi wa wasfi juz'ihi. Atau pada kata min ajza'i. Lagi pula wajah syabah tadi, mengimpunilah wajah syabah tadi di antara keduanya tu hayatun muntaza'atun, kelakuan yang diambil min wasfi daripada sifatnya, sifat kulit, wa wasfi juz'ihi dan sifat bagi juzuknya. Ni tengok ni. Tengok mana kata wajah syabah dia sama? Tengok. Bintang, Suraya dia ada 7. Jadi dari segi bintang tu, sifat dia tu, ni sifat dia. Sifat dia, iaitu bintang Suraya. Dan unqudul inab. Nampak Yin? Dari segi sifat, bintang Suraya dan unqudul inab. Adapun dari segi sifat bagi juzuk tu, Yin, tulis sifat bagi juzuk tu iktibar kelompok bulat. Kelompok bulat tu. Contoh tengok bintang Suraya dia bentuk macam tangkai anggur. Macam bulat kita terbulat. Begitu juga kelompok bagi tangkai pun dia bulat juga. Tu kata sama pihak, dia panggil tamsil tu. Dia panggil tasbih tamsil tu. Tu maksud kata wa wasfi juz'ihi. Adapun wa min wasfihi tadi itu sifat dia apa? Suraya dan unqudul inab. Dari segi mufrad dia. Satu sama. Kemudian kita kata wasfi juz'ihi itu dengan mana sifat bagi juzuknya. Juzuk bagi tiap-tiap. Yang ini tiap bermusyabbabih dengan musyabbabah. Musyabbabah pula dah. Tiap-tiap daripada musyabbah dengan musyabbabih. Apa dia? Apa sifat bagi juzuk tu? Baik, tengok. Sifat bagi bintang Suraya. Juzuk dia ada 7 bintang. Bulat gitu. Begitu juga tangkai buah inab. Dia kelompok juga bulat gitu juga. Tu nak kata sama tu. Habis itu tengok. Ni mengkendakilah ia musannif bihi bihai atin muntazi'atin tu. Dikenaki apa tu? Hayatan hasilatan min ijtima'i ajramin. Ni. Mengkenaki itu akan kelakuan yang hasil nak ia kelakuan daripada berhimpunnya jirim. Benda lah. Nampak? Jirim tu benda lah. Berhimpunnya jirim biyadin yang putih. Lagi pula sifat pada jirim. Mustadiratin yang bulat. Dia bentuk macam telur. Waktu saya tengok bulan Mei dulu, bentuk dia macam telur juga, lonjong. Kalau nak tengok Ustaz, tangkai buah anggur bulat ke Ustaz? Waktu time berbunga lah, bukan? Kalau pergi dekat masjid wilayah tu, itu dah tak ada tangkai dah. Dia tak ada bunga kat situ. Nampak je Rana? Ya, so Ustaz dalam hal ni, cerita ni, musyabbah Suraya, right? Okey. Bintang Suraya musyabbah. Musyabbah bih inab anggur tu. Okey. Wajah syibih sifat-sifat anggur. Wajah syabah tu nak cerita kata bulat dia tu sifat dia tu yalah, sama. Sifat dia lah. So betul lah. Betul. Penafsiran saya tu. Okey. Bagus Haji Rona mau. Tafsiran tu tepat. Macam tafsir mimpi lah dah.
Okey, baik. Jadi nak kata kelakuan tu hasil daripada berhimpunnya jirim. Ni wajah syabah ni. Jirim mana? Jirim yang putih lagi pula yang bulat. Mustadiratin sigharil maqadiri. Yang kecil oleh kadar-kadar dia. Kadar bagi apa, Yin? Apa yang sebenarnya? Objek Kurang. Apa? Kurang. Ha? Kurang. Kurang? Ukuran. Jadi kecil ukuran dia tu. Pada tiap-tiap suraya fi kullin ay fi kulli suraya wa unqud inab. Jadi ukuran bintang suraya tu Ajarana, ukuran bintang suraya dengan ukuran tangkai buah anggur tu sama ukuran dia. Itu dia panggil wajah syabah dia. Dia disbahkan lah. Lebih relatif. Disbah. Ibarat dia gini lah. Orang nisbahkan kita muka macam ni. Sebab apa tu? Sebab muka dia bulat. Apa tu? Pipi dia ada apa? Dia panggil apa ni? Ada lesung pipit. Lesung pipit. Lepas tu kita tahu dia ni muka sama. Pada pihak apa itu? Bulat dia, putih dia, contoh. Nampak lagi? Ya, nampak. Alhamdulillah. Habis. Wa ghairu tamsili. Ni selain bertamsil lah. Ini at-tashbih ghairu tamsil. Apa dia? Ma laisa kazalika. Barang yang tidak adalah ia ma tadi tu. Kazalika. Seperti demikian itu. Aika. Katamsil lah. Yin. Kazalika katamsil. Dalam tu ada sebut tu. Ai malam yakun, tengok dalam bawah tu. Atau Ajarana. Wa ghairi tamsili ma laisa kazalika ai malam yakun waju syabahi fihi tazi'an ke taza'an tadi baca. Muntaza'an min muta'addidin bi ankana mufradan. Tengok. Barang yang tidak adalah wajah syabah padanya pada barang itu, barang tu tasbih lain. Tasbih yang tidak adalah wajah syabah tu padanya pada tasbih itu muntaza'an. Diambilkan daripada pekerjaan yang berbilang. Bala mana kata pekerjaan berbilang? Bala mana yang dia katakan muntaza'an min muta'addidin bi ankana mufradan, dengan bahasa adalah ia wajah syabah tadi tu mufrad. Ni mudah sikit. Tengok ajaran tengok. Kita kata katashbihin najmi bidarhami. Bidirhami, dirham. Seperti kita menyerupakan akan bintang. Nujum tu bintang Nujum ni kalau ngaji istilah falak, saya ngaji dululah. Nujum Seperti ni bintang dengan dirham. Nampak? Nujum ni dia bukan matahari, dia bukan bulan. Bintang. Dia bintang, tapi ada tapi lagi. Kalau kawakib, ni dia luar lagi kan. Kawakib ni dia masuk bintang, masuk bulan, masuk matahari. Dia umum. Cakrawala. Kawakib. Dia nujum tak masuk matahari dan bulan. Tapi kawakib tu umum, masuk matahari, masuk bulan. Tapi kata setengah ulama, kawakib tu dia terkadang dipanggil nujum juga. Dipanggil nujum tu digunakan khusus kepada bintang suraya. Bila sebut nujum itu dikhususkan kepada bintang suraya. Nujum. Tu dia. Ini dari mufalak lah ajaran. Baik, seperti bulan dengan dirham.
Dirham. Macam mana tu? Mana wajah syabah dia? Dalam Wajah tu syabah. fawadu syabahid alistidaratu. Iaitu wajah syabah dia apa tu? Ajarana di bawah tu. Okey. Wajah syabah dia ialah alistidaratu. Ialah bulat. Okey, bulat. Nujum pun bulat, dirham pun bulat. Nampak tak? Tapi walaisa muntazi'an min muta'addidin. Walhal tidak adalah ia al-amru kazalika muntazi'an diambil daripada pekerja yang berbilang. Baik, nak tanya Ajarah nak tengok dirham tu dia ada tak duduk bawah dia tu perkara berbilang? Dirham? Dirham. Duit lah, duit dirham. Biasa tengok duit dirham tak? Tak ada, Ustaz. Dia seketul. Tak nak tengok duit dirham. Tak ada, tak pernah tengok dirham. Dia seketul kita. Duit Malaysia pun kita boleh kira juga kan? It's just a coin. Boleh lah, seketul bulat tu lah. Bulat je. Juzuk dia ada tak? Dia ada juzuk tak bawah dia? Dia ada berbilang tak dari bawah dia? Tak ada berbilang lah, dia satu tu je. Dia satu je lah. Sekeping Tapi tu je. kalau macam Suraya, dia bawah dia ada banyak, ada 7 bintang. Ya betul. Jadi dia tak boleh disamakan lah. Ni nak cerita kata juzuk dia tu tak ada berbilang. Tadi tamsil tadi ada berbilang, ghairul tamsil tak ada berbilang. Tu dia. Begitu juga an-najmu. Najmu tu lain daripada bulan, lain daripada matahari. Dia satu je najmu. Nujum. Maksudnya bulat dia tu ni sikit nujum duit dia seorang dia ada. Dia bukan macam kata Ustaz nujum tu bawah dia ada suraya Ustaz. Suraya bentuk dia macam lain, bentuk dia macam buah anggur. Ni kita kira nujum tu semata-mata nujum tu dia bulat. Maknanya sini ghairul tamsil maknanya sifatnya ada satu je. Yang nak dibandingkan tu sifatnya satu saja. Ya, betul. Tadi tu yang macam-macam sifat kan. Putih, bertangkai, bulat semua tu. Yang ni satu je lah, bulat je. Dia bulat je. Okay. Dia bulat je. Habis itu. Azza wa mazhab jumhur habis. Itu sakaki tu payah aja tu. Dia ikhtilaf tu. Habis. Wa yanqasimu bihadzal i'tibari aidan ila mufassali wa apa jam kita tak redah. 10:30. 10:50 dah. 10:50. Berhenti tak kat tu lah. Ini baca sebuah apa ya ni? Tak larat Azhar ni. Suara macam tak ada lah ni. Tak apa tak. Esok acara lah esok. Pasal suara tak ada ni. Dia Ustaz Nuzul tak ada ni habis semangat lah. Itulah. Semua dah semangat lah. Wa yang qasimu biar tiba ada ila mufassalin. Malam kita baca sebuah boleh kat ini Esok kita baca. Esok kita baca mantik ni terlajak ni kita sampai 10:50 lah. Malam lah. Nak bagi faham tu lama sangat. Tak apalah Habis itu wallahu a'lam. Rasa tak check out mana malam. Faham lagi Ajarana, faham Ajarana? InsyaAllah faham. Haji Yaakob mana? Faham Haji Yaakob?